Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan mempelajari bab 1, tajuk ubahan. Okey, ubahan ni dia ada 3 jenis, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ubahan langsung. Okey. Okey, ubahan langsung ni apa yang dia beritahu tentang ubahan langsung? Okey, kita terus masuk kepada muka surat 5. Okey, boleh balik buku teks muka surat 5. Okey, muka surat 5 ni awak tengok kotak color kuning yang di bawah sekali. Okey, bagi suatu ubahan langsung, okey, contoh Y. Kalau dikata Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya tanda berubah secara langsung tu boleh ditulis sebagai ni, bentuk macam ni. Okey, contoh cikgu tunjuk Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Okey, faham? Berubah secara langsung simbolnya adalah bentuk macam ini. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Kita boleh tulis sebagai persamaan begini. Okey, macam mana kita nak ubah bentuk yang ni, simbol yang ni kepada simbol sama dengan? Okey, sama sahaja konsepnya. Y kita jadikan daripada berubah secara langsung terus masuk kepada Y sama dengan, bila kita tukar kepada sama dengan, kita letakkan huruf K di sini. Jadi daripada tadi awak buat Y berubah secara langsung dengan X kan? Y berubah secara langsung dengan X. Jadi untuk hilangkan tanda berubah secara langsung ni, kita kena buat Y sama dengan KX. Ingat. Okey? Faham? Kalau itu adalah contoh mengenai ubahan langsung. Okey, kita terus masuk kepada contoh. Okey, kita tengok contoh yang contoh 4 muka surat 8. Okey, contoh 4 muka surat 8. Sebelum kita masuk contoh, kita tengok yang ni, Tik Bestari ni. Okey, contoh kalau dia bagi tahu Y, Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya Y, tanda yang ni berubah secara langsung dengan X. Okey, yang ni pun sama. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Maksudnya X tu kita kena ada tanda kuasa 2. Okey, boleh faham? Yang ketiga, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Maksudnya Y, awak buat tanda berubah secara langsung. Lepas tu awak tulis X kuasa 3. Kerana dia bagi tahu kuasa 3X. Okey, yang keempat, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Jadi kita buat tanda punca kuasa 2X. Yang ni kalau dikata berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X, maksudnya tanda punca kuasa 3. Okey, boleh faham apa yang diberitahu tentang berubah secara langsung? Okey, kita terus masuk kepada contoh. Okey, contoh 4. Okey, tengok dia bagi tahu diberi M sama dengan 0.8. Okey, N pula 0.125. Lepas tu dia kata ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Okey, dia bagi tahu M ni dia berubah secara langsung dengan N. Maksudnya M ni buat tanda macam ni. M berubah secara langsung dengan N. Okey, macam mana kita nak hapuskan berubah secara langsung ni? Kita buat sama dengan. Bila kita buat sama dengan, maksudnya M sama dengan KN. Okey, boleh faham yang ni? Okey, M sama dengan KN. Okey, lepas tu kita terus masukkan nilai. Okey, awak kan dia bagi tahu M sama dengan 0.8. Jadi gantikan M tu sebagai 0.8. Yang ni boleh faham kan? Okey, lepas tu dia kata N pula 0.125. Jadi N tu sama dengan 0.125. Jadi awak tengok K dengan N ni hubungan dia kan darab. Maksudnya KN sama dengan K darab N ataupun K kurungan N. Kurungan ni maksudnya darab. Ingat lagi tak? Okey, jadinya awak ganti je N tu sama dengan 0.125. Jadi, okey, daripada sini ni adalah persamaan linear. Awak ingat, yang belah luar ni sentiasa bahagi yang belah dalam.
Jadi sebab tu kita dapat 0.8 per dengan 0.125. Jadi kita bahagi, tekan kalkulator, kita akan dapat 6.4. Jadi di sini kita nak mencari nilai K sebenarnya. Okey, lepas kita cari nilai K, kita masukkan balik nilai K 6.4 ni ke dalam persamaan yang kedua. M sama dengan Kn tadi. Jadi kita buat M sama dengan 6.4. K kan 6.4. Jadi M sama dengan 6.4N. Okey, boleh faham tak? Okey, tu untuk contoh A. Okey, untuk contoh B pun lebih kurang sama je. Kalau dikata M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Maksudnya M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Yang ni. Okey, lepas tu macam mana kita nak hilangkan tanda berubah secara langsung ni? Kita letakkan tanda K. Okey, jadi kita ada tanda sama dengan di sini. Lepas tu awak masuk je nilai 0.8 tadi M. Lepas tu N tu 0.125. Okey, jadi awak kena ikutlah dia. Sebab dia ada punca kuasa 3. Jadi awak kena buat punca kuasa 3 dulu. Lepas tu N dia sama dengan 0.125. Okey, lepas tu yang ni ingat. Yang belah luar sentiasa bahagi yang dalam. Jadi 0.8 bahagi yang bawah ini akan dapat 1.6. Lepas tu awak masukkan balik ke persamaan yang kedua. Okey, sebab tu kita dapat yang ni balik. Okey, boleh faham tak? Untuk contoh 4. Macam mana awak nak masukkan nilai tu? Okey, saya berhenti dulu setakat ni. Nanti saya sambung untuk video yang seterusnya.